Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Seri. Ya, hari ini Cikgu akan kongsikan bahagian yang terakhir dalam kita punya perbincangan kerja khusus, yaitu berkaitan dengan penulisan dapatan kajian. Jadi, untuk mengetahui apakah perkongsian cikgu, apa yang perlu anak-anak pelajar masukkan dalam penulisan dapatan kajian, kita jumpa sebentar lagi. Okey, anak-anak pelajar. Okey, kali ini kita telah sampai pun kepada perbincangan untuk penulisan dapatan kajian. Okay, apa yang perlu anak-anak pelajar masukkan dalam penulisan dapatan kajian? Ya, apa yang perlu anak-anak bincangkan dalam penulisan dapatan kajian? Okey, jadi untuk membincangkan, untuk mengetahui berkaitan dengan penulisan di bahagian dapatan kajian, anak-anak pelajar kena merujuk semula kepada soalan kajian. Mana-mana bahagian yang anak-anak pelajar ingin tulis ataupun ingin laporkan, pastikan anak-anak pelajar ingat semula kepada soalan kajian ataupun pastikan anak-anak pelajar merujuk semula kepada soalan kajian kita. Okey, kalau anak-anak pelajar masih ingat soalan kajian kita yang mana dia berkaitan dengan memilih seorang usahawan tempatan, memilih seorang usahawan tempatan dalam menjalankan kajian yang mana terdapat beberapa aspek yang perlu anak-anak pelajar berikan perhatian. Okey, yang pertama berkaitan dengan ciri-ciri usahawan. Yang kedua berkaitan dengan memula dan menjalankan perniagaan. Okey, yang ketiga berkaitan dengan peranan usahawan dalam fungsi pengurusan dan yang keempat itu berkaitan dengan cabaran dalam perniagaan. Okey, kalau anak-anak pelajar perasannya untuk dua skop utama ini berkaitan dengan ciri usahawan, memula dan menjalankan perniagaan. Ini dua skop ini akan terdapat dalam silibus semester yang ketiga dan masanya anak-anak pelajar telah pun belajar berkaitan dengan dua bahagian ini. Okey, kemudian untuk peranan usahawan dalam fungsi pengurusan, kita highlightkan di sini berkaitan dengan fungsi pengurusan. Fungsi pengurusan ini anak-anak pelajar telah belajar dalam semester yang kedua. Okey, semester yang kedua dalam tajuk fungsi pengurusan dalam tajuk yang pertama, bab yang pertama. Terdapat di situ anak topik berkaitan dengan fungsi pengurusan dan yang ketiga ini, keempat ini berkaitan dengan cabaran dalam perniagaan. Ini pun sebenarnya anak-anak pelajar telah pelajari dalam semester yang pertama di bab yang pertama, yaitu cabaran dalam perniagaan. Okey, itu secara umumnya soalan kajian kita. Okey, kita lihat satu persatu. Kita lihat dia punya pengkhususannya satu persatu. Untuk skop yang pertama, ciri-ciri usahawan, di sini para pelajar dikehendaki untuk menghuraikan ataupun menganalisis, mentafsir sifat-sifat peribadi usahawan yang berjaya. Maknanya merujuk kepada usahawan yang anak-anak pelajar kaji. Di sini para pelajar hanya diminta untuk mengenal pasti dua sifat peribadi sekurang-kurangnya lah. Ini yang paling minima, kena bincangkan dua sifat peribadi usahawan yang berjaya. Okay, kemudian berkaitan dengan tabi'i orang yang berjaya. Tabi'i orang yang berjaya ini, kalau anak-anak pelajar perasan, dia merujuk kepada tabi'i individu yang efektif. Di sini pun anak-anak pelajar diminta hanya untuk membincangkan ataupun menganalisis dua tabi'i sahaja. Okey, maknanya minima ni dua lah.
Jangan kurang daripada 2. 2 ataupun ada yang bertanya, cikgu kalau lebih macam mana? Kalau lebih sebenarnya dia tiada masalah. Ya, tetapi pastikan jumlah patah perkataan kamu di akhirnya tidak melebihi 6,000 patah perkataan lah. Ya, sebab kalau kamu lihat berbalik kepada skop kajian kita ada 4 sebenarnya skop. Ini baru skop yang pertama. Okey. Yang kedua, ya, bahagian yang kedua yang perlu, sebelum itu cikgu mau kongsilah ya berkaitan dengan sifat-sifat pribadi usahawan yang berjaya yang terdapat dalam sukatan kita, ya. Pertama, dia ada inisiatif yang tinggi, berani mengambil risiko, ya, kreatif, inovatif, dorongan ke arah kejayaan, ya, lokus kawalan dalaman, kemudian optimistik, berorientasikan matlamat ataupun berwawasan. Ini antara. Okey. Kemudian kebolehan dalam membuat keputusan. Ini antara sifat-sifat pribadi usahawan yang berjaya yang boleh anak-anak pelajar bincangkan. Tapi kan ada kalau kamu lihat dalam mana-mana buku rujukan, sebenarnya dia ada banyak lagi sebenarnya ciri-ciri yang berbeza lah, yang lain lah. Ya, ini antaranya sahaja. Okey, jadi anak-anak pelajar kena kaji usahawan tersebut dan cuba lihat apa sifat yang usahawan itu ada. Dan bincangkanlah sekurang-kurangnya mengambil 2 daripada antara sifat yang ada ini. Okey. Seterusnya, kita lihat pula kepada tabi'i orang yang berjaya. Tabi'i individu yang efektif ataupun orang yang berjaya di sini, kalau anak-anak lihat dia ada 7. Ya, bersifat proaktif, berorientasikan matlamat, lakukan perkara utama dahulu, berfikiran menang-menang, cuba memahami dahulu dan kemudian cuba untuk difahami. Okay, seterusnya bersinergi dan tajamkan gergaji. Okey, ada 7 tabi'i individu yang efektif, tapi anak-anak pelajar hanya disarankan untuk membincangkan 2 tabi'i sahaja yang ada pada usahawan yang dikaji. Okey, 2 sahaja. Okey, boleh ya? Ini untuk skop yang pertama. Okey, 1 berkaitan dengan sifat-sifat peribadi usahawan yang berjaya dan yang kedua berkaitan dengan tabi'i individu yang efektif. Okey, seterusnya, skop yang kedua adalah memula dan menjalankan perniagaan yang mana di sini dia terdapat 3 pecahan utamalah, ya. 1 kaedah yang digunakan oleh usahawan dalam memulakan perniagaan. Okey, kemudian pembiayaan yang diterima bagi memulakan perniagaan. Dan yang ketiga, kemudahan serta bantuan yang diterima bagi memulakan perniagaan. Untuk setiap bahagian ini hanya bincangkan satu sahaja. Ya, apa kaedah yang digunakan, apa sumber pembiayaannya, apa kemudahan dan bantuan yang diterima, sekurang-kurangnya 1. Okey. Kita lihat satu persatu ya. Untuk bahagian yang pertama, kaedah yang digunakan oleh usahawan dalam memulakan perniagaan. Okey, dalam sukatan ataupun dalam topik ini, ya, topik keusahawanan ini, untuk subtopik memula dan menjalankan perniagaan, dia terdapat 4 kaedah yang boleh digunakan oleh usahawan itu sendirilah. Ya, 1, memulakan sendiri. Yang kedua, mengambil alih perniagaan sedia ada. Kemudian, yang ketiga, franchise. Dan yang keempat, pakatan strategi. Okey, jadi anak-anak pelajar kena lihat dahulu berkaitan dengan kaedah-kaedah ini. Ya, memulakan sendiri, mengambil alih, franchise dan pakatan strategi. Okey, jadi daripada sinilah anak-anak pelajar cuba tafsir ataupun cuba kaji
apa kaedah yang digunakan oleh usahawan tersebut. Ya, sama ada dia memulakannya sendiri, dia ambil alih perniagaan yang sedia ada, ataupun dia menggunakan sistem franchise, ataupun dia terlibat dalam pakatan strategi. Okey, seterusnya yang kedua tadi adalah berkaitan dengan pembiayaan yang diterima bagi memulakan perniagaan. Untuk bahagian yang ini, ya, pembiayaan yang diterima bagi memulakan perniagaan, kalau kamu lihat di bawah anak topik ini sebenarnya dia terbahagi kepada beberapa bahagian. Okey, dia terbahagi kepada beberapa bahagian. Okey, yang pertama, di dalam topik ini, bahagian ini ada dibincangkan berkaitan dengan bentuk modal, yang mana dia terbahagi kepada dua, modal keuangan dan modal bukan keuangan. Okey, itu untuk bentuk modal. Modal keuangan, ya, terbahagi kepada modal teroka, modal equity dan modal hutang. Okey, manakala modal bukan keuangan, dia terbahagi pula kepada kemahiran yang dimiliki oleh usahawan tersebut ataupun aset tetap yang dimiliki oleh usahawan yang terlibat. Jadi, pada bahagian ini sebenarnya anak-anak boleh mula dengan menghuraikan ataupun menganalisis apakah bentuk modal yang dimiliki oleh usahawan yang dikaji. Okey, sama ada modal keuangan atau modal bukan keuangan ataupun usahawan itu memiliki kedua-dua bentuk modal tersebut. Okey, kemudian di bawah tajuk pembiayaan ini juga ada dibincangkan berkaitan dengan sumber modal formal. Okey, yang mana terdiri daripada pinjaman bank, bantuan kerajaan dan pelabur. Okey, jadi di sinilah apa yang perlu anak-anak kaji. Dari mana, apa bentuk sumber modalnya? Ya, formal ataupun tidak formal. Dari mana dia perolehi? Pinjaman bank, bantuan kerajaan ataupun daripada pelabur-pelabur di luar yang melabur kepada perniagaan usahawan tersebut. Okey, kemudian itu berkaitan dengan sumber modal formal. Okey, sekarang berkaitan pula dengan sumber modal tidak formal. Okey, untuk modal tidak formal adalah simpanan sendiri dan pinjaman daripada saudara mara ataupun rakan. Jadi, apabila sebelum anak-anak belajar menulis bahagian ini, anak-anak kena faham dahulu. Ya, apa dia punya bentuk modal itu apa? Sumber modal itu apa? Okey, kalau kamu lihat tadi bentuk modal kita ada keuangan dan bukan keuangan. Okey, keuangan yang mana, bukan keuangan yang mana. Sumber modal pula dia ada modal formal dan modal tidak formal. Ya. Jadi macam mana memenuhi bahagian ini? Maknanya pada bahagian ini anak-anak pelajar boleh mulakan ya dengan pembuka ayatnya. Ya, pada bahagian ini pengkaji akan membincangkan berkaitan dengan pembiayaan yang diterima oleh usahawan bagi memulakan perniagaannya dari aspek apa. Boleh pecahkan begitu kepada satu contoh bentuk modalnya. Okay, yang kedua kepada sumber modalnya. Barulah kamu huraikan di situ. Okey, bentuk modal itu ada apa? Sumber modal itu ada apa? Baru kaitkan dengan usahawan yang kamu kaji. Okey, boleh ya? Cikgu harap kamu faham apa yang cikgu cuba sampaikan. Okey, seterusnya ya. Di bawah bahagian ini juga, skop yang kedua ini, bahagian yang ketiga yang perlu kamu bincangkan adalah berkaitan dengan kemudahan dan bantuan yang diterima oleh usahawan bagi memulakan perniagaannya. Okay, di bawah tajuk kemudahan dan bantuan ini, kita ada satu berkaitan dengan kemudahan dan bantuan, jenis kemudahan, dan yang kedua berkaitan dengan pihak yang memberi bantuan. Jadi kedua-dua bahagian ini anak-anak pelajar kena bincangkan. Okey. Untuk kemudahan dan bantuan, di sini kita ada ya bantuan keuangan, tapak kilang, hikmat nasihat dan perundingan, pembangunan usahawan dan
pemasaran serta penyelidikan pasaran. Ini antara 5 bentuk kemudahan dan bantuan yang disediakan kepada usahawan. Jadi, anak-anak pelajar kena tafsirkan, kena analisiskan apa bentuk kemudahan dan bantuan yang usahawan itu terima. Dan kaitkanlah dengan kita poin utama di bawah kemudahan dan bantuan. Okey. Untuk pihak, cikgu lupa ya, untuk pihak yang memberi bantuan pula ya, sebab dia ada 2 bahagian kan. Di bahagian ini dia bincangkan berkaitan kemudahan dan bantuan, dan yang kedua adalah pihak yang memberi bantuan. Pihak yang memberi bantuan ini juga sebenarnya anak-anak pelajar kena bincangkan. Okay, contohnya usahawan itu mendapat bantuan keuangan daripada kemudahan bantuan keuangan daripada siapa? Sama ada daripada pihak kerajaan, ya, swasta ataupun badan berkanun. Huraikan, nyatakanlah di dalam perbincangan kamu itu. Okey, seterusnya skop yang ketiga yang anak-anak pelajar kena bincangkan adalah berkaitan dengan peranan usahawan dalam melaksanakan fungsi pengurusan, yang mana di sini anak-anak pelajar hanya perlu melihat ataupun menganalisis kepada 2 fungsi sahaja, ya, yang mana kalau kamu balik rujuk semula di bawah tajuk fungsi pengurusan ini, dia ada 4 fungsi pengurusan dalam organisasi kan, iaitu berkaitan dengan perancangan, pengorganisasian, pengawalan dan kepimpinan. Okey, jadi apa yang perlu kamu bincangkan adalah bincangkan mana-mana 2 daripada 4 fungsi pengurusan yang dilaksanakan oleh usahawan tersebut. Mana-mana ni lah, kamu sama ada perancangan, pengorganisasian, pengawalan ataupun kepimpinan. Okey, seterusnya ya. Seterusnya, skop yang keempat adalah cabaran dalam perniagaan. Okey, ini dalam semester yang pertama. Kalau kamu lihat cabaran dalam perniagaan, kita ada yang melihat kepada 2 lah, ya, dari aspek persekitaran umum dan dari aspek persekitaran tugas. Kalau kamu masih ingat, untuk persekitaran umum kita ada pesta PP, dan untuk tugas kita ada 6 PKM. Okey, dan untuk bahagian ini juga anak-anak pelajar kena bincangkan, kena ambil 2 untuk persekitaran umum, cabaran daripada persekitaran umum, dan 2 daripada cabaran persekitaran tugas untuk dibincangkan. Okey, kalau kamu masih ingat, ya, untuk persekitaran umum kita ada pesta PP. Ini dia. Ekonomi, persaingan dan jaringan sosio budaya, politik dan perundangan, teknologi, prasarana. Prasarana dan antara bangsa. Okey, kita ada berapa ni? 7 cabaran, cuma pelajar kena fokus kepada 2 sahaja untuk dibincangkan. Okey, untuk persekitaran tugas pula kita ada 6 PKM. Kita ada pelanggan, pembiaya, pemodal, pembekal, pekerja, pesaing kerajaan dan masyarakat. Ini pun anak-anak pelajar hanya perlu fokus kepada 2 cabaran dari aspek ini sahaja dan kaitkan dengan usahawan tersebut. Okey, boleh ya? Okey, jadi itu secara umumnya, ya, apa yang kamu kena bincangkan. Ya, jadi secara keseluruhannya anak-anak pelajar lihat semula ya, terdapat 13 aspek yang perlu kamu bincangkan pada bahagian dapatan kajian. Ya, 13 aspek ini perlu ada dalam perbincangan kamu di dapatan kajian. Okey, kita lihat satu persatu. Ya, tadi yang pertama, sifat peribadi usahawan berjaya, dia mau kamu bincangkan sekurang-kurangnya 2. Ya, tadi individu yang efektif pun sama, kurang-kurangnya 2. Kaedah memulakan perniagaan, ya, 1. Sumber pembiayaannya 1. Kemudahan dan bantuan 1. Peranan dalam fungsi pengurusan 2.
Cabaran dari aspek persekitaran umum 2 dan cabaran dari aspek persekitaran tugas pun 2. Jadi kalau kamu jumlahkan semuanya ada 13 lah. 2, 4, 6, 8, 10, 3. Ya, 13 aspek ini kena ada dalam kamu punya dapatan kajian. Okey, jadi macam mana nak menulis di bahagian dapatan kajian? Satu, kamu kena mula dengan ayat pembuka lah, cadangan cikgu. Ya, mulakan dengan ayat pembuka di setiap mana-mana bahagian lah. Ya, yang kamu mula, contoh kamu menulis bahagian pengenalan tu pengenalan lah, ya, pengenalan latar belakang. Okey, contoh kamu menulis sebelum ini, cikgu telah bincangkan di bahagian kaedah kajian. Jadi mulakan dengan ayat pembuka. Pada bahagian ini, ya, pengkaji akan membincangkan hasil dapatan kajian daripada beberapa aspek. Saya sebutkan 4 aspek yang utama, 4 skopnya yang utama. Okey, kemudian contohnya lah, ya, bahagian ini pengkaji akan menerangkan tentang ataupun membincangkan tentang. Okey, guna ayat kamu sendiri itu hanya untuk dia punya ayat pembuka saja, untuk kamu perkenalkan apa yang akan kamu bincangkan pada bahagian dapatan kajian. Okey, yang kedua, ya, apa yang boleh kamu mulakan, ya, untuk menulis ataupun melakukan pelaporan di bahagian dapatan kajian. Kamu boleh mulakan dengan definisi konsep. Okey. Contoh perkenalkan. Cikgu ambil contoh yang skop kajian yang pertama lah, ya. Sifat peribadi usahawan yang berjaya. Okay, sifat peribadi usahawan berjaya itu apa? Ada bagilah senarai sifat-sifat peribadi usahawan yang berjaya. Okey, di sini kamu boleh sokong dengan citation ataupun penulisan ilmiah. Okay, menurut siapa usahawan yang berjaya ini adalah bla 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 bla. Ya, ataupun ambil daripada Qurratan Akhbar. Apa berkaitan dengan dia ada cerita tentang usahawan yang berjaya pun boleh kamu selitkan. Okay, ini bahagian awal sebelum kamu masuk kepada kaitan tentang usahawan tersebut. Ya, perkenalkan dahulu bahagian itu tentang apa secara konsepnya. Okay, sokong dengan citation. Okey, baru kamu kaitkan dengan dapatan kajian. Okey, kesilapan pelajar, ya, yang cikgu nampaklah kelemahan pelajar. Ada pelajar yang dia mula menulis di bahagian dapatan, dia terus perkenal dengan usahawan itulah, dia terus kaitkan dengan usahawan yang dikaji. Ini menyebabkannya bahagian yang dia bincangkan itu terlalu umum, ringkas. Kalau kamu lihat hasilnya nanti, kemungkinan di bahagian dapatan kamu itu hanya patah perkataannya itu dia tidak banyak lah, ya, sebab kamu terus masuk kepada dapatan kajian kamu. Okey, jadi caranya kamu boleh mulakan dengan definisi konsep. Perkenalkan dahulu bahagian yang akan kamu bincangkan. Okey, contoh kamu kaji tadi sifat usahawan, kan? Okey, usahawan yang berjaya adalah usahawan yang bla 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 bla. Ini disokong oleh siapa? Menurut siapa? Ya, secara konsep dahulu kamu perkenalkan, barulah kamu masuk kepada kamu punya kajian. Okey, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh pengkaji, ya. Pengkaji mendapati usahawan yang dikaji ini bla 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 bla. Memiliki sifat apa? Okay, ini dibuktikan dengan apa? Jadi macam mana kamu mau hurai sifatnya? Kamu kena berikan, kamu kena huraikan, ya, situasi yang ada pada usahawan tersebut. Apa sifat yang ada pada usahawan tersebut? Ya, contohnya apa? Kalau kamu katakan usahawan itu seorang yang kreatif, kamu kena bagi satu contoh situasi yang menunjukkan dia itu seorang yang kreatif, yang terkait dengan usahawan tersebut, bukan secara umum, ya. Kamu kena kaitkan dengan diri usahawan itu. Okey, contohnya usahawan ini telah mencipta produk baharu yang belum ada di pasaran, yang mana produk ini dikenali sebagai apa. Ini menunjukkan beliau adalah seorang yang
kreatif kerana dia berusaha untuk mencipta sesuatu yang baharu ataupun memperkenalkan sesuatu yang baharu. Barulah dikatakan kamu punya dapatan itu betul-betul kukuh. Sebab apa? Kamu sokong dengan kamu punya dapatan. Ya, yang berkait dengan usahawan. Ya, sebab ada cikgu lihat ya, pelajar yang memberi laporan di bahagian ini, penulisan di bahagian ini secara umum sahaja. Ya, kamu tidak kaji ke dasarnya, ke dalam-dalamnya lagi. Ya, contohnya berdasarkan dapatan, berdasarkan temu bual yang dilakukan dengan Encik, iaitu usahawan yang dikaji, pengkaji mendapati beliau adalah seorang yang berani menanggung risiko. Ini kerana beliau sanggup berhadapan dengan sebarang risiko yang ada dalam meneruskan perniagaannya. Buktinya apa? Hanya setakat itu. Sangat umum. Ya, sangat umum. Kamu kena bagi buktinya apa? Kalau kamu cakap dia berani menanggung risiko, apa situasi yang menunjukkan dia itu terlibat? Ya, dia itu berani menanggung risiko. Dia itu boleh menangani sebarang risiko yang dihadapi. Bagi dia punya bukti. Barulah kamu dikatakan menganalisis, ya. Kamu betul-betul menganalisis, kamu betul-betul mentafsir. Kamu punya dapatan-dapatan kajian. Okey, seterusnya apa yang boleh lagi dibincangkan ya di bahagian ini, kamu kena susun perbincangan itu mengikut skop kajian lah, ya. Ikut dia punya aturan dalam soalan. Ya, yang skop pertama berkaitan dengan ciri-ciri usahawan. Okey, yang kedua berkaitan dengan pembiayaan. Okey, kemudian yang ketiga berkaitan dengan fungsi pengurusan dan yang keempat berkaitan dengan cabaran. Okey, jadi pastikan kamu ikut susunan nombor yang betul. Okey, contohnya. Okey, ini contoh secara umum cikgu bagi. Contoh 5.0 dapatan kajian. Di bawah dapatan kajian itu pastikan ada ayat pembuka. Okey, baru kamu masuk skop yang pertama, ciri-ciri usahawan yang berjaya. Okey, baru pecahannya 5.1.41, sifat pribadi usahawan yang berjaya. Okey, 1 Roman, berani menanggung risiko, baru masuk kepada kamu punya huraian. Okey, pastikan huraian itu bagi dahulu definisi konsep kepada bahagian yang kamu akan bincangkan. Kemudian baru kamu kaitkan dengan usahawan dan disokong dengan bukti yang menunjukkan usahawan itu ada sifat, ada ciri, ada apa lagi, betul-betul menghadapi cabaran. Okey, cabaran secara umum ataupun cabaran secara persekitaran tugas dan persekitaran umum. Pastikan kamu sokong dengan bukti yang ada dengan usahawan tersebut. Jangan bagi huraian secara umum. Okey, kamu boleh selitkan juga dengan citation untuk menyokong lagi kamu punya dapatan kajian. Okay. Boleh ya anak-anak pelajar, cikgu harap kamu faham apa yang cikgu cuba sampaikan dalam perkongsian berkaitan dengan penulisan di bahagian dapatan kajian. Okey, jadi rasanya ya sampai sini saja perkongsian cikgu berkaitan dengan penulisan di bahagian dapatan kajian. Apa yang penting ya cikgu rumuskan, lihat semula kepada soalan kajian. Ya, fokus utama dia ada 4 skop utama yang mana setelah dipecahkan 4 skop utama ini kena ada 13 item yang perlu dibincangkan dalam dapatan kajian kamu. Okay, macam mana mau bincangkan ataupun mau menulis dalam bahagian dapatan kajian. Okey, mula dengan ayat pembuka. Okey, seterusnya masuk kepada kamu punya skop kajian yang akan kamu bincangkan. Okey, dalam skop kajian yang akan kamu bincangkan satu persatu ini, perkenalkan dengan memperkenalkan berkaitan dengan definisi konsep dahulu. Okey, sokong dengan citation daripada penulisan ilmiah, baru kaitkan dengan usahawan yang kamu kaji. Okey, kemudian sokong dengan bukti yang ada pada usahawan tersebut ataupun bukti yang ada dalam
yang kamu perolehi semasa kamu melakukan kajian terhadap usahawan tersebut. Okey, kemudian pastikan setiap bahagian itu disusun mengikut sistem numbering yang betul. Okey, jadi rasanya itu saja perkongsian daripada cikgu setakat ini berkaitan dengan penulisan di bahagian dapatan kajian. Okey, sekiranya video ini bermanfaat, boleh sharekan dengan rakan-rakan yang lain. Okey, boleh ke channel cikgu untuk melihat perkongsian-perkongsian lain sebelum ini, iaitu berkaitan dengan penulisan di bahagian pengenalan, latar belakang dan kaedah kajian. Okey, jadi cikgu harap anak-anak pelajar dapat menulis di bahagian dapatan kajian ini dengan baik. Okey, jadi rasanya itu sahaja daripada cikgu. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi. Bye.